Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama dalam live pada malam ni melalui page ataupun siaran Pro Media Tajdid. Dan insya-Allah kita punya tajuk pada malam ni ialah berkenaan dengan Zulhijjah dan korban. Jadi untuk malam ni insya-Allah kita akan mendengarkan perbahasan mengenai dua perkara, iaitu yang pertama berkaitan dengan bulan Zulhijjah tu sendiri, yang mana kita secara umumnya pun dah masuk dalam bulan Zulhijjah bermula maghrib tadi. Okay. Dan nanti kita akan sebutkan sikit tentang isu-isu berkaitan dengan korban ni. Okay. Cuma saya nak bahagikan kita punya perkongsian sekitar 45 minit ataupun 50 minit pada malam ni kepada dua bahagian. Iaitu bahagian pertama kita akan sebut tentang bulan Zulhijjah tu sendiri, apa yang dituntut, disunnahkan kepada kita untuk kita lakukan dalam bulan Zulhijjah ni. Dan yang kedua kita akan cakap sedikit tentang korban secara umum, bukan secara detail, bukanlah untuk kita bahas beberapa permasalahan-permasalahan yang terperinci, cuma kita sebut secara umum saja apa-apa saja orang kata apa persoalan yang berkaitan dengan korban ni. Okay. Jadi berkenaan dengan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni. Okay. Keutamaan 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Okay. Seperti mana yang kita tahu, sebahagian besar daripada kita mungkin sudah ada maklumat tentang 10 hari awal ni, keutamaan, fadilat ni. Okay. Jadi kita dengarkan dulu satu hadis, yang mana hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, dan juga hadis ni pun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kalau kita tengok hadis ni daripada Hunaidah bin Khalid, daripada isterinya. Okey. Yang mana kalau tengok dia sebut sini, okey, sebelum pada tu ada satu lagi hadis, sebelum kita cerita yang Hunaidah tu, hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Okey, hadis ni kita biasa dengar. Nabi sebut, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Okay, hadis ni saya kira kita biasa dengar hadis ni. Bila mana masuk saja bulan Zulhijjah, hadis ni akan biasanya diulang, akan disampaikan oleh para penceramah kita, para asatizah tentang hadis ini. Apa maksud hadis ni? Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi amal saleh yang dilakukan pada hari-hari ini, iaitu 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Okay. Kita dah masuk fasa itu. Okay. Daripada hadis ni kita boleh tengok para ulama ada perbahasan mengenai afdaliyah, keutamaan 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah ni. Berdasarkan daripada hadis ni, Nabi kata ma min ayyam,
Ini ialah satu pengkhususan ataupun kita sebut sebagai al-hasr. Maknanya satu kelebihan yang telah disebutkan oleh Nabi secara khusus. Nabi kata tidak ada hari. Maknanya semua hari tidak akan lebih hebat berbanding hari-hari ini. Al-amalus salih fiha, amal salih yang dilakukan padanya, ahabbu ilallah. Okay. Dalam hadis Nabi telah menggunakan isim tafdil ataupun satu perkataan yang menunjukkan lebihnya hari itu, ahabbu. Lebih Allah Ta'ala cintai berbanding hari ini, iaitu 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Okay. Qalu, maka para sahabat pun kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, adakah jihad di jalan Allah pun kurang, maknanya hebat 10 hari ini lagi beramal saleh berbanding jihad di jalan Allah? Jawab Nabi, qala walal jihadu fi sabilillah, hatta jihad di jalan Allah pun kurang lagi berbanding orang yang buat amal saleh pada 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah ni. Illa, Nabi buat pengecualian situ, orang yang keluar, illa rajulun kharaja binafsihi, keluar berjihad dengan dirinya, wa malihi, dan juga hartanya, falam yarji' min zalika bi syai', dan dia tidak lagi kembali, maknanya dia confirm syahid. Okay. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok para ulama ada perbahasan. Perbahasan dia mengenai apa? Keutamaan bulan Zulhijjah ini. Okay. Keutamaan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Okay. Pertama kita dah sebut tadi, Nabi telah menyebutkan hari ini ialah hari yang paling Tuhan suka kalau orang tu buat amal saleh padanya. Dan Nabi dah kata, ma min ayyam, tidak ada hari melainkan hari ini. Okay. Jadi para ulama membincangkan tentang keutamaan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah dengan 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Okay. Yang mana kita tahu secara kesimpulannya saya sebutkan di sini, 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah, ada sebahagian para ulama melebihkannya berbanding 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan kelebihan siang itu, waktu siang itu lebih pada 10 hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah, tapi kelebihan malam itu lebih daripada bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan, 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan tu lebih lagi. Okay. Jadi itu antara konklusi ataupun kita kira kesimpulan perbincangan para ulama mengenai afdaliyah. Okay. Secara umumnya kalau kita dapat lihatlah, bulan Zulhijjah dengan Ramadan ni mana lagi awal? Lagi awal Ramadan lah. Kita akan bertemu dengan Ramadan dulu, baru kita akan bertemu dengan Zulhijjah dalam setahun tu. Zulhijjah ni pun bulan yang terakhir dah daripada setahun itu. Okay. Cuma apa yang dapat kita lihat daripada keutamaan bulan Zulhijjah ni ialah Allah Azza wa Jalla buka sekali lagi peluang untuk kita ni merebut ataupun menjadikan diri kita ni duduk dalam keadaan beramal saleh yang mungkin kita terkurang, terlepas pandang pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan yang dah kita lalui sebelum ni. Okay. Jadi peluang itu dibuka lagi. Peluang itu dibuka lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita tengok daripada hadis tu cukup jelas bagaimana Nabi telah menggambarkan perumpamaan 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah itu, sehingga Nabi kata boleh mengatasi orang yang keluar berjihad. Kecuali jihad yang Nabi sebut, jihad yang keluar dengan jiwanya, dengan diri dia, dengan hartanya, dan dia tak lagi balik lepas daripada tu. Maknanya yang dah confirm dia syahid. Maka itu tak boleh lawan. Okay. Cuma kau tengok daripada hadis ni, apa yang disebutkan oleh para sahabat, apa yang ditanya oleh para sahabat tu, bila mana Nabi kata ma min ayyam, tidak ada hari yang lebih baik, terus diorang pun tanya walal jihadu fi sabilillah, adakah ianya akan mengatasi jihad di jalan Allah? Okay. Sebab apa para sahabat dia fokus pada jihad? Okay. Sebab dalam banyak amal ibadah yang dilakukan, amal saleh yang dilakukan ni, jihad ialah satu benda yang paling besar, kemuncak kepada semua amal saleh yang ada ni. Jadi kita sebut ataupun kita tengok di situ bagaimana
ianya menunjukkan pada kita keutamaan. Selain daripada tu, bulan Zulhijjah ni juga termasuk daripada bulan-bulan haram yang 4. Jadi kita boleh tengok perbahasan bulan haram ni pun ada satu ayat dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna, jangan kamu menzalimi ataupun berlaku zalim dalam bulan tersebut. Berlaku zalim tu maksud dia apa? Maknanya buat benda-benda dosa, apa-apa saja benda yang salah lah pada bulan itu tidak digalakkan kerana kemuliaan bulan haram tu. Kemuliaan bulan haram tu iaitu bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rejab. 4 bulan, thalathun mutawaliyat, 3 berturut-turut dan satunya duduk di pertengahan di antara bulan-bulan yang lain, maknanya bulan-bulan yang halal lah. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya Zulhijjah itu masuk padanya, dia termasuk dalam bulan haram. Sebab tu Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia nukilkan juga, dia orang kata apa, dia bawa pendapat para ulama yang cukup banyak cerita tentang kelebihan bulan Zulhijjah. Hatta Al-Imam Ibn Kathir pun dalam kitab dia Tafsir Ibn Kathir, dia sebut tentang perumpamaan orang yang buat jahat dalam bulan haram ni macam orang buat jahat di tanah haram. Sebagaimana tanah itu mulia, maka bulan haram itu pun mulia, maka orang yang buat dosa pada bulan haram diganda-gandakan dosanya. Orang yang buat pahala di bulan haram ini digandakan lagi pahala dia. Selain daripada tu, kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, Allah Ta'ala sebut wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala tak sebut, tak mention lah malam yang 10 itu apa dia, dan kita pun tahu dia ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pasti perkataan itu dimulai dengan sumpah walayalin ashr. Waw itu ialah wawul qasam, iaitu waw sumpah. Allah Ta'ala sebut demi malam yang 10. Berselisih para ulama tentang penentuan. Adakah malam itu ialah 10 malam akhir Ramadan ataupun 10 hari terawal daripada bulan Zulhijjah? Kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Kathir, dia nakalkan pendapat Abdullah bin Abbas. Dia kata, Abdullah bin Abbas mengatakan bahawasanya layalin ashrin, malam yang 10 itu ialah 10 hari siang dan malam daripada bulan Zulhijjah. Jadi itu ialah benda yang kita boleh tengok lah. Jadi saya nak bacakan sikit beberapa nukilan yang sempat kita cari sini. Keutamaan beramal di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hadis ini menunjukkan bahawa amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari lainnya, dan di sini tidak ada pengecualian jika dikatakan bahawa amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah. Itu menunjukkan bahawa beramal pada waktu itu sangatlah utama di sisinya. Jadi ini yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, di mana Ibnu Rajab Al-Hambali sebutkan ini dalam kitab dia Lataiful Ma'arif. Selain daripada tu, kalau kita tengok apa lagi yang dibawa sini, yang disebut sini, bahkan jika seseorang melakukan amalan yang mafdul. Mafdul ni ialah kurang utama. Afdal tu paling utama. Orang yang melakukan amalan yang mafdul, iaitu kurang utama pada hari-hari tersebut, maka boleh jadi lebih utama daripada seseorang yang melakukan amalan yang utama di selain 10 hari awal bulan Zulhijjah, kerana Nabi SAW bersabda ketika mana ditanya, tidak pula jihad di jalan Allah. Maknanya kalau jihad pada waktu tu pun dia kurang afdal, dia jadi mafdul amalan itu. Amal saleh itu lebih lagi, sebab Nabi dah mention kan, amal saleh tu Nabi dah tarik dalam tu, dalam jihad tu dia masuk dalam amal saleh lah. Cuma bila mana sahabat tanya, adakah jihad lebih juga ataupun orang kata apa, amal saleh yang lain itu lebih daripada jihad? Nabi kata amal saleh yang lain itu pada waktu itu lebih juga berbanding jihad. Jadi nak sebut pada kita, pertama sebab apa Nabi kecualikan jihad? Sebab bulan Zulhijjah itulah bulan haram. Kita tidak dianjurkan untuk berlakunya peperangan pada bulan itu. Cuma nak tunjuk pada kita di sini bahawasanya bagaimana Nabi cuba gambarkan kepada kita menyibukkan diri dengan amal saleh yang lain. Amal saleh tu nanti kita akan senaraikan apa dia amal saleh tersebut.
Sebahagian para ulama mengatakan bahawa amalan pada setiap hari di awal Zulhijjah sama dengan amalan 1 tahun. Ini pendapat sebahagian para ulama. Dia bukan hadis. Bahkan ada yang mengatakan sama dengan 1000 hari, sedangkan hari Arafah sama dengan 10,000 hari. Keutamaan ini semuanya berlandaskan pada riwayat fadail yang lemah, iaitu riwayat yang daif. Sebab tu kita akan tengok bila mana orang nak cerita tentang amalan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah ni, saya pun ada tengok mesej yang orang duk forward dalam grup WhatsApp pun semua ni tentang kelebihan orang yang buat satu hari amalan sama dengan 1000 hari di hari lain, sama dengan 10,000 hari kalau orang buat pada hari Arafah. Orang duk sebar benda ni. Okey. Yang pertama kita kena tahu semua riwayat-riwayat itu ialah riwayat yang datang daripada sumber yang daif. Okey. Cuma kita dianjurkan untuk buat, kita tidak meyakini fadilat itu. Fadilat yang kata 1000 satu hari kita amal saleh daripada bulan Zulhijjah ni, 10 awal Zulhijjah ni, satu hari itu bersamaan dengan 1000 hari di hari yang lain. Lepas tu ada yang letakkan dalam fadilat tu, dia kata orang yang beribadah pada waktu malam itu pula sama dengan beribadah pada malam Al-Qadar. Yang tu tidak ada. Hatta juga kelebihan berpuasa pada hari Tarwiyah, iaitu hari yang ke-8 sebelum masuknya hari Arafah tu, banyak orang duk share tentang kelebihan. Sebab ada orang kita ni, dia akan selalu bertanya, boleh ataupun tidak untuk saya ni berpuasa daripada hari pertama, esok hari Ahad ni nak puasa sampailah kepada hari Arafah nanti. Boleh ataupun tidak. Okey. Pertama kita kena faham, tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi tu puasa direct daripada hari pertama Zulhijjah tu sampai hari 9, melainkan Nabi dianjurkan dan dia nak puasa, dia puasa pada hari Arafah. Yang tu ada. Tapi kalau dalam 9 hari tu bertembung dengan puasa Isnin Khamis, maka Nabi akan puasalah. Okey. Cuma Nabi puasa direct itu tidak ada. Riwayat yang puasa direct tidak ada. Okey. Cuma kita kena tahu, kalau orang tu dia nak puasa direct, boleh ataupun tidak, salah ataupun tidak dia buat, tak salah. Cuma dia nak bagi tahu contoh yang dibuat dengan cara macam tu tidak ada. Tapi kalau dia nak puasa, secara umumnya benda tu boleh, sebab puasa tu termasuk dalam amal soleh juga. Sebab satu orang tu bila mana dia nak puasa 1 hingga 9 ni, dia mungkin duk fikir ada kelebihan khusus dalam bab tu. Tidak ada kelebihan khusus. Kelebihan khusus hanya pada puasa hari yang ke-9 itu ataupun hari Arafah itu. Kalau kita puasa 1 hingga 8 itu, dia termasuk dalam hadis umum yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi itu, iaitu Nabi kata hari yang paling Tuhan cintai amalan itu. Tidak ada kelebihan, tidak ada hadis-hadis lain khusus macam yang kita sebut tadi, hari Tarwiyah apa semua, itu tidak ada kelebihan yang khusus. Tapi tidak salah. Tapi jangan melihat ianya satu kemestian ataupun ada kaifiat yang Nabi sampaikan ataupun Nabi sebut tentang hal itu. Amalan yang dianjurkan di 10 hari pertama di awal Zulhijjah. Okay. Keutamaan 10 hari di awal Zulhijjah berlaku untuk amalan apa sahaja. Tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut boleh jadi salat, sedekah, membaca Al-Quran dan apa saja amal saleh yang lainnya. Okay. Bila mana Nabi guna perkataan amal saleh dan Nabi guna dengan bahasa umum, amal saleh itu datang dengan perkataan kita sebut nakirah, dia umum. Apa saja amal saleh yang disebut oleh Quran, yang ada sandaran dia, maka ia termasuk daripada apa yang Tuhan cinta. Okay. Sebab tu kita kena faham isu ni. Mafhumul amalus saleh, memahami konsep amal saleh yang benar. Apa maksud amal saleh ni? Amal saleh ni sekurang-kurangnya ialah kita hidup, kita lalui hari kita dalam sehari ni, kita sedar, kita tertakluk dengan suruhan dan juga larangan Tuhan. Itu orang yang dah kira ada amal saleh. Sebab tu bila mana Nabi cuba gambarkan amal saleh ni, dia berkait dengan iman. Nabi kata serendah-rendah iman itu ialah imatatul adza 'anit tariq. Orang yang mengalihkan sesuatu yang mengganggu orang di jalanan. Itu amal saleh. Dan yang paling tinggi ialah mengatakan la ilaha illallah. Walaupun ada orang dia dengar hadis ni, dia kata sebut la ilaha illallah dengan alih satu benda yang mengganggu di tengah jalan ni, rasa macam berat alih benda tengah jalan lagi pada sebut la ilaha illallah. Sebab dia bayang sebut la ilaha illallah ialah sebut saja.
Ini benda yang kita kena tahu. Sebab tu bila mana disebut dalam hadis, jadilah kamu orang yang berzikir kepada Allah. Berzikir pada Allah ialah bukan orang yang menyebut kalimah tu berulang-ulang kali, beribu-ribu kali. Contoh dia nak sebut Allahu Akbar ke, takbir ke. Tapi maksud berzikir itulah menyedari kamu itu seorang hamba dan Allah Ta'ala itu Tuhan kamu. Dia berada dalam keadaan dia sedang berzikir. Dia sedar dia sebagai seorang lelaki, dia sebagai seorang perempuan, apa tuntutan syariat terhadap dia, itu pun dah termasuk dalam bab yang disebut sebagai orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Kemudian di sini ada satu riwayat, di antara amalan yang dianjurkan di awal Zulhijjah adalah amalan berpuasa. Daripada Hunaidah bin Khalid, daripada isterinya, beberapa isteri Nabi SAW mengatakan, an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Ashura wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwala itsnaini min asy-syahri wal khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, yakni 9 Zulhijjah, pada hari Ashura iaitu pada 10 Muharram, dan Nabi itu suka berpuasa 3 hari setiap bulan, iaitu hari-hari putih 13, 14 dan 15. Okey. Ini ialah apa yang diriwayatkan daripada yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini antara, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud. Okey. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya daripada hadis Hunaidah bin Khalid ni, kita boleh tengok bagaimana dia mention hari-hari yang menjadi perhatian Nabi untuk Nabi puasa. Di antara sahabat yang melakukan puasa selama 9 hari. Ni nak bahas sikit tentang isu orang yang nak puasa 9 hari direct, 1 sampai 9. Okay. Di antara sahabat yang melakukannya selama 9 hari berterusan tu ialah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni antara sahabat yang buat. Sebab tu saya kata tadi, amalan nak puasa direct tu bukan salah. Cuma nak tengok daripada apa yang Nabi tunjuk, Nabi tak buat. Sebab apa Nabi tak buat? Sebab Nabi tak nak berat-beratkan ataupun akan keluar daripada kefahaman yang Nabi buat secara direct tu, orang akan ingat ia ialah satu syariat, satu kewajipan. Sebab itu kalau kita tengok, dia lebih kurang macam hadis, Nabi tak keluar solat malam ataupun qiyam Ramadan tiap-tiap malam. Tujuan dia tak nak bagi nampak, tak nak bagi orang faham tarawih itu ialah satu kewajipan. Sebab tu Nabi 1 hingga 9 Zulhijjah tu tidak ada riwayat Nabi puasa direct. Okay. Tujuan dia ialah untuk umat dia faham tidak ada kewajipan tuntutan kena puasa direct 9 hari tu. Yang kena puasa ialah pada hari yang ke-9 tu. Sunnah puasa, bukan wajib pun. Sunnah puasa pada hari yang ke-9 tu bagi orang yang tidak menunaikan haji. Bagi orang yang menunaikan haji, dia tak puasa pada 9 Zulhijjah sebab hari Arafah itu ialah hari raya juga kepada mereka. Tapi khusus bagi orang yang menunaikan haji, sebab ada riwayat daripada Jabir, daripada apa namanya, Jarir bin Abdullah, Nabi daripada Jabir, sifatul hajjin Nabi ialah hadis riwayat Jabir. Riwayat pada Jabir, Nabi pada hari Hajjatul Wada' tu Nabi tidak berpuasa. Nabi tidak berpuasa pada hari yang ke-9 sebab itu pengkhususan bagi orang yang buat haji. Bagi kita yang tak buat haji ni, kita puasalah. Cara kita menyambut tu ialah dengan kita puasa. Okay. Selain pada itu, para ulama-ulama daripada kalangan tabi'in juga melakukan amalan puasa 9 hari itu, ialah antaranya Hasan Al-Basri. Selain pada itu ialah Ibn Sirin dan juga Qatadah. Maknanya mereka berpuasa 9 hari itu. Ini kalau kita tengok, kita boleh cek dalam Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab Al-Hambali dia datangkan riwayat orang yang puasa 9 hari itu. Okay, tapi mereka tidak menyebutkan sebab apa mereka puasa, sebab ada pengkhususan. Mereka tak kata macam tu pun. Okay. Namun ada sebuah riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'iman fil ashri qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Okey. Tentang riwayat ni ada sikit penjelasan lah di kalangan para ulama tentang
kesahihan dia. Hadis ni pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Jadi kita boleh tengok bila mana dah riwayat Imam Muslim ni, memang hadis tu hadis yang sahih lah. Cuma ada sedikit kritikan para ulama tentang, sebab kita pun tahu dalam metodologi para ulama ni, hadis riwayat Muslim ni pun dalam kitab Sahih Muslim ni pun ada hadis-hadis yang dipertikaikan. Cuma macam kita sebut tadi, dia dah jadi satu benda yang telah dirumuskan oleh para ulama, bahawasanya Nabi ni tidak berpuasa secara direct selama 9 hari itu. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan puasa direct 9 hari itu, walaupun baginda ni antara amalan yang baginda suka ialah berpuasa, kerana khawatir umatnya menganggap puasa tersebut wajib. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahawa ada riwayat yang menyebutkan hal yang berbeza dengan riwayat Aisyah di atas. Lalu beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang mengatakan bahawa Nabi tidak pernah meninggalkan puasa pada 9 hari. Jadi Imam Ahmad dia kata ada riwayat daripada Hafsah ni. Hafsah kata Nabi ni setiap kali masuk bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah, Nabi akan puasa 1 sampai 9 tu. Sebahagian ulama menjelaskan bahawa jika ada pertentangan antara hadis Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi tidak pernah sekian-sekian ataupun amalan dia nafikan sekian-sekian bertentangan dengan isteri-isteri yang lain, maka diambil riwayat Aisyah tu dulu. Sini dia kata sebahagian ulama menjelaskan bahawa jika ada pertentangan antara Aisyah yang menyatakan bahawa Nabi tidak pernah berpuasa 9 hari Zulhijjah dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahawa beliau tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari Zulhijjah, maka yang diterima adalah perkataan yang menetapkan bahawasanya tidak ada, sebab Aisyah tu dari segi keahlian dia lebih tinggi berbanding Hafsah. Namun dalam penjelasan yang lain, Imam Ahmad menjelaskan bahawa maksud riwayat Aisyah adalah Nabi tidak pernah berpuasa penuh selama 10 hari Zulhijjah, sedangkan riwayat Hafsah adalah Nabi berpuasa di kebanyakan hari yang ada. Ini yang pertengahan lah. Maknanya bila mana Aisyah dia nafikan, bermakna bukanlah Nabi tak pernah buat langsung, tapi ala sabilil ghalib ataupun al-aghlabiyah, kebanyakannya Nabi tak buat. Sama juga dengan riwayat Hafsah tu, kalau dia kata Nabi puasa 9 hari itu, menunjukkan kepada kita bukanlah nak menafikan, tapi nak tunjukkan kepada kita bahawasanya banyak hari dia perasan Nabi ni puasa. Okey. Kesimpulannya, boleh bagi satu orang tu dia nak berpuasa penuh selama 9 hari di bulan Zulhijjah, bermula daripada esok lah kita ni sampailah kepada hari Arafah nanti. Okey. Kemudian nak cerita sikit tentang keutamaan hari Arafah. Di antara keutamaan hari Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, disebutkan dalam hadis berikut, ma min yaumin akthara min an yu'tiqallaha fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu layadnu thumma yubahi bihumul malaikatu fayaqulu ma arada haula. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Apa maksud hadis ni? Di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang daripada neraka adalah di hari Arafah, iaitu untuk orang-orang yang berada di Arafah. Membebaskan daripada neraka ni maksudnya bukan bebaskan ahli neraka di akhirat nanti tu. Sekarang ni neraka tak ada penghuni lagi. Maknanya Allah Ta'ala ampunkan dosa. Orang paling banyak Allah Ta'ala ampunkan, bersihkan ialah pada hari Arafah. Dia akan mendekati mereka, lalu akan menampakkan keutamaan mereka pada sekalian para malaikat. Maknanya Allah Ta'ala akan masyhurkan mereka-mereka yang sedang berwukuf di padang Arafah. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada para malaikat, apa yang mereka inginkan, aku akan terima. Apa dosa yang mereka ada, aku akan ampunkan, aku akan hapuskan. Itu keutamaan orang yang mengerjakan haji. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, al-hajju mabrurun laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu, mabrur ni mari pada perkataan bar, maksudnya kebaikan. Maknanya haji yang berhimpun dalamnya segala kebaikan. Jadi kalau kita tengok, wallahu a'lam, saya tak pasti tentang perkembangan jemaah haji Malaysia ni. Yang saya tahu yang orang Malaysia yang dapat buat haji tahun ni pun ialah orang yang dah bermastautin di Arab Saudi,
Yang tu yang dapat. Okey. Adapun daripada Malaysia ni tak pasti pergerakannya dengan sebab pandemik ni apa semua. Okey. Cuma nak sebut pada kita, haji mabrur ini, kefahaman tentang isu haji ni. Okey. Kita jangan nampak haji ni lah satu pergerakan yang statik, duduk dalam keadaan berzikir semata-mata. Duduk dalam keadaan itu memang dituntut lah. Maknanya duduk sibuk pegang buku panduan haji umrah dia apa semua, duduk baca, duduk di padang Arafah. Okay. Perkataan mabrur itu maksudnya berkumpul dalamnya berbagai kebaikan. Kadang-kadang ada sebahagian orang dia buat haji, dia berada. Sebab orang yang buat haji dia tahulah kesulitan menunaikan haji, terutamanya pada hari Arafah ni. Orang yang pergi buat umrah dia tak boleh nak bercakap hebat lagi. Sebab umrah tak sama suasana dengan haji. Haji ni kemuncak dia lah pada perhimpunan manusia di padang Arafah. Ada orang yang tertinggal bas. Ada orang yang tak tahan sabar maki orang. Hari inilah hari keampunan yang Tuhan nak bagi kepada Allah, kepada sekalian hamba-hamba dia. Jadi ini nak tunjuk pada kita bahawasanya haji mabrur, dia bukan hanyalah orang yang hanya angkat tangan berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kau tengok dalam bab berkenaan dengan isu haji ni, antaranya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia sebut, kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada Minhajul Qasidin karangan Ibnu Jauzi, yang mana kitab tu ialah ekstrak daripada Ihya Ulumuddin. Antara maqasidul hajj, antara tujuan haji ini ialah untuk saling hormat menghormati antara sesama manusia. Jangan kita ingat haji ni ialah fokus ibadah, salat, tawaf, bagi banyak apa semua. Itu memang dituntut. Okay. Antara yang perlu dituntut juga lah kesabaran melihat kerenah manusia. Kerenah manusia yang berbagai-bagai. Daripada berbagai-bagai tempat. Selain daripada isu penyamarataan, kita semua sama ni, pakai ihram apa semua daripada mana-mana negara, isu yang kita kena tahu juga ialah kebaikan. Kita sabar dengan kerenah. Kita orang Asia mengadap orang Afrika mengadap orang Arab mengadap orang Eropah. Ni perangai tak sama, cara bercakap tak sama, cara berinteraksi dengan orang, adat, budaya semua tak sama. Di situ pun pahala yang Allah Ta'ala nak berikan. Ada orang dia berzikir, tapi dia berlanggar dengan satu mana orang Afrika mana, mulut dia dah start mencaci dah. Haji dia rosak di situ. Jadi itu benda yang dia kena tahu. Haji itu bukan hanya sibuk pegang tasbih, pegang alat zikir, pegang buku panduan, bukan. Nak cari pahala ni ialah dengan banyak sebab ataupun banyak laluan dia. Jadi itu benda yang kita kena tahulah tentang keutamaan haji itu sendiri, kefahaman tentang haji itu, dan sebab apa keutamaan hari Arafah. Sebab hari Arafah itulah hari berkumpul semua orang, semua bangsa, semua manusia daripada bermacam-macam warna kulit, semuanya akan berhimpun situ. Itulah keutamaan orang-orang yang berhaji. Saudara-saudara kita yang sedang wukuf di Arafah pada hari Arafah ataupun pada hari yang ke-9 itu, telah rela meninggalkan sanak keluarga. Sebab kita kena tahu ada orang yang pergi haji, dia meninggal. Okay. Meninggalkan negeri, telah pula menghabiskan harta dan badan mereka dalam keadaan letih. Yang mereka inginkan hanyalah keampunan, keredaan, kedekatan dan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Cita-cita mereka yang berada di Arafah inilah yang akan mereka peroleh. Darjat mereka itu akan bergantung kepada niat mereka masing-masing. Keutamaan yang lainnya, hari Arafah adalah waktu mustajabnya doa. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya, Nabi SAW bersabda, khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Maksudnya, inilah doa yang paling cepat dipenuhi ataupun paling cepat dimakbulkan. Okey. Isu tentang hari Arafah ataupun 9 Zulhijjah. Kita tahu hari Arafah ni hari wukuf. Tempat wukuf tu, padang Arafah tu hanya ada di Mekah, tanah suci tu lah. Okey, tak ada tempat wukuf tempat lain. Okey, mereka yang Syiah duk buat di Karbala tu tak betul punya tempat wukuf. Okey. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya dia biasa kadang-kadang dia berlaku pertembungan. Kadang-kadang negara kita ni raya awal berbanding Arab Saudi. Pernah berlaku keadaan macam tu. Okey. Jadi orang selalu bertanya. Tahun ni saya tak pasti, saya tak check sangat. Okey. Tak pasti, tak check sangat. Orang kata apa? Sejauh mana? Kalau kita 9 Zulhijjah, di sana belum lagi 9 Zulhijjah ataupun di sana dah masuk 10 Zulhijjah. Okey. Kita nak ikut
keutamaan berdoa hari Arafah tu bila? Okey. Kalau kita tengok berdasarkan hadis Nabi ni, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh oleh Al-Imam At-Tirmizi, Nabi kata khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu ialah doa pada hari Arafah. Okey. Ada orang dia nak tahu benda ni sebab dia nak ambil waktu orang wukuf tu. Okey. Andai kata kita terlewat sehari ataupun tak awal sehari, kita nak ikut waktu mana? Kita kena ikut pandangan sajalah, walaupun para ulama ada sebahagian mengatakan kita ikut juga apa yang ditetapkan oleh pemerintah di negeri itu. Tapi pandangan yang lebih tepat lagi, kita kena tahu orang wukuf tu hari apa sana. Sebab zaman sekarang ni zaman mudah, kita boleh tengok dalam TV, kita boleh akses internet, tengok orang wukuf hari apa. Walaupun kadang-kadang kita raya awal ataupun kita raya lewat, kita berdoa by time wukuf sama dengan orang di sana juga. Sebab nak ambil waktu itu, waktu keberkatan itu. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mengatakan kalau sini 9 Zulhijjah, ikutlah yang di sinilah, jangan duk ikut yang di sana. Itu pandangan yang boleh. Tapi pandangan saya sendiri, saya cenderung sebab Nabi sebut hari Arafah. Sebab Arafah ni dia tak berlaku di tempat lain. Kalau Nabi kata sebaik-baik doa itu ialah pada 9 Zulhijjah, maka boleh tahan sikit lah. Kita nak ikut yang pendapat kata ikut saja tempat keluar bulan ataupun matahari di kawasan tu. Tapi bila mana Nabi dah mention hari itu ialah hari Arafah, dan Arafah ni tidak dikenali di tempat lain melainkan di tanah suci saja, jadi kita kena ikut kawasan ataupun waktu wukuf tu sendiri. Selain daripada tu, kelebihan puasa hari Arafah ni sepintas lalu je kita baca, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu wa siyamu yaum Ashura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Puasa Arafah itu, kata Nabi, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, puasa hari Arafah itu, kata Nabi, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini kelebihan puasa hari Ashura. Bila mana kita puasa, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun akan datang. Kita boleh bayang, kita tahan makan minum dalam waktu yang hanya sekitar 12 jam ataupun 11 jam, kita dapat kelebihan tu. Sedangkan orang yang menunaikan haji tidak dianjurkan melaksanakan puasa, yang ni tak perlu baca kot. Kemudian tentang puasa hari Tarwiyah tu pun saya rasa tak perlu, sebab kita pun dah sebut tadi secara umum. Ni bahagian tentang Zulhijjah ni kita dah selesai. Sekarang ni kita nak masuk tentang korban. Yang cerita orang buat haji tu dah selesai lah. Cerita orang buat haji. Kita pun bukan pergi buat haji pun sekarang. Sekarang ni kita berada di Malaysia ni tentang isu korban pula. Jadi kita nak bahas sekarang ni hukum korban. Sejauh mana hukum korban? Pendapat yang pertama, walaupun benda ni orang dah biasa dengar lah. Pendapat yang pertama, diwajibkan berkorban kepada orang yang mampu. Orang yang mampu ni, kalau kita tengok sebelum ada tu, pendapat ni ialah pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Yusuf, murid kepada Imam Abu Hanifah, dan juga Rabi'ah, guru kepada Imam Malik, Al-Laits bin Sa'ad, Al-Auza'i, Al-Thawri, Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, sebab mereka berdalilkan daripada surah Al-Kautsar ayat yang kedua, iaitu ayat yang berbunyi fasalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat dan berkorbanlah. Berkorbanlah. Wanhar itu maksudnya korban. Ayat ini dia menggunakan kata perintah yang mana ianya bermaksud wajib. Wanhar itu ialah mari daripada fi'lul amar ataupun fi'il amar yang bermaksud wajib. Itu pandangan. Wajib pun bagi orang yang mampu. Yang menunjukkan wajibnya pula adalah hadis Abu Hurairah, iaitu Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqribanna musallana. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ni, Nabi kata, barang siapa yang ada rezeki kelapangan dan dia tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Daripada hadis ni kita boleh tengok Nabi macam cuba sarankan, berikan penekanan yang agak serius bagi orang yang ada kelebihan rezeki. Sa'atun sini, maksud dia apa? Lebih rezeki yang boleh makan untuk esok hari. Satu orang yang dalam rumah dia ada makanan, makanan tu boleh tahan sampai esok, dia termasuk dalam orang yang berkeahlian untuk melakukan korban.
Sebab tu pendapat di sisi mazhab Abu Hanifah, mereka mengatakan wajib, korban itu wajib. Sebab tu kita akan tengok suasana korban di negara-negara yang majoriti bermazhab Hanafi, macam belah benua India ni. Sunnah korban inilah sunnah yang dilakukan, boleh katakan semua orang, hatta orang miskin. Bagi pandangan masyarakat kita lah, kita kata miskin, maka dia pun buat juga korban tu. Okey. Sini kita boleh tengok, saya nak sentuh sikit lah dengan keadaan masyarakat kita dalam keadaan pandemik ni, dalam keadaan wabak COVID ni. Kita punya SOP pelaksanaan korban pun berbeza mengikut negeri masing-masing, Perlis dengan Perlisnya, Terengganu dengan Terenganunya. Negeri-negeri lain ada pelaksanaan, ada negeri yang masih lagi menutup dengan sebab kes yang sangat tinggi apa semua ni. Okay. Dan juga dalam keadaan orang kata apa, tak semua orang pendapatan elok sekarang ni. Ada yang terputus, ada yang terganggu, ada yang tak dapat sama macam sebelum COVID ni. Okay. Bagi yang tak mampu, memang dia memang total collapse ataupun memang total loss dia punya pendapatan dia, tak apalah, kita tak bincang lah sini. Okay. Tapi bagi orang yang sederhana, dia bukanlah tak ada duit sangat, ada je duit. Okay. Cuma taklah boleh nak melebih-lebih sangat. Okay. Dia nak korban, kalau boleh dia kena korban di tempat dia lah, kalau boleh. Afdalnya korban tempat kita sebab dia lah syiar. Okay. Tapi saya tengoklah dengan keadaan masyarakat kita sekarang, tak semua orang mampu untuk beli satu bahagian lembu korban tu. Yang saya tengoklah rate Malaysia ni untuk satu bahagiannya 500 ke atas. Ramai orang tanya saya jugalah, pilih untuk korban luar negara sebab di luar negara ni satu bahagian ni 300 lebih. Okay. Jadi macam mana? Okay. Kalau kita mampu korban tempat kita, kita korban dululah. Okay. Tapi kalau kita tak mampu, ambillah peluang korban di tempat lain pun. Yang penting kita buatlah korban itu. Sunnah itu kita buat. Okay. Kita tahu keadaan tak mengizinkan sekarang ni. Tapi kalau boleh kita buat dengan kadar yang kita mampulah. Kalau boleh kita jangan tinggalkan. Okay. Lepas tu berkenaan dengan pelaksanaan korban. Okay. Macam mana nak korban ni? Sebab ada selalu orang tanya, korban ni kena asing-asing ke? Contohnya dia ada 5 orang anak dia, lepas tu isteri dia. 5 campur 2 dah 7 bahagian. Dia nak buat satu bahagian satu orang ke macam mana? Okey. Sebab dia mungkin terdengar ada satu hadis riwayat Muslim, hadis tu daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub, Nabi SAW satu hari berkorban dan Nabi kata, korban ini ialah korbanku dan korban ini ialah korban kepada ahli keluargaku semua sekali. Okey. Jadi ni ialah orang kata apa, benda yang kita boleh tengok lah. Macam Nabi ni, bahkan Nabi katalah hadis tu, korban orang kata apa, untuk umat aku. Okey. Perbahasan tentang isu ni. Okey. Satu family, dia korban satu bahagian dia mewakili semua. Boleh ataupun tidak pelaksanaan macam tu. Okey. Dalam bab ni dia ada bab yang disebut oleh para ulama, dia panggil sunnah kifayah. Okay. Nak buat macam tu boleh, tak ada masalah. Tapi dia orang kata apa, taklah menyeluruh dalam bab korban tu. Saya lebih lagi berpandangan kalau kita mampu buat satu orang satu korban, sebab dia ada pembahagian individu dalam bab pahala ni. Okay. Cuma yang Nabi buat itu nak menunjukkan kepada kifayah, nak menunjukkan kepada terangkatnya semua sekali. Terangkatnya semua sekali yang ada dalam rumah kita tu. Paling kurang satu rumah ada isteri, ada anak-anak dia, maka orang kata apa, dia pun buat untuk satu keluarga. Itu paling kurang lah hak kifayah. Kalau dia mampu, kalau dia boleh buat 7 bahagian, 20 bahagian, dia mampu, itu dipersilakan, dan yang itu yang lebih baik. Dan itulah yang lebih tepat sebenarnya. Bukan yang Nabi buat tak tepat. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya Nabi cuba gambarkan keringanan di situ. Nabi cuba gambarkan kita dalam keadaan COVID ni, ramai orang nak buat dengan cara tu lah kot. Okay. Tapi sebenarnya yang terbaiknya ialah satu orang tu dia korban. Satu bahagian dia mampu, maka dia korban terus macam biasa. Okay. Cuma taklah sampai jadi wajib sampai kita ni pening, nak berhutang apa semua, tak boleh. Satu lagi dalam bab korban ni, kalau boleh kita korban ni, mestilah daripada duit penghasilan kita sendiri. Okey, ataupun dengan orang kata apa, dengan hasil titik peluh kita sendiri. Contoh, satu orang lelaki ni dia nak korban, dia tak cukup duit,
lalu isteri dia top up duit tu, dia orang kata apa, dia tak akan dapat kongsi pahala sebab penama kepada korban tu dia ikut pada penama. Pahala tu akan pergi kepada siapa, atas nama siapa. Okey. Jadi satu orang yang bantu orang lain untuk berkorban, dia tak dapat pahala korban, dia hanya dapat pahala membantu saja. Kalau dia nak pahala korban, dia kena korban atas nama dia sendiri. Okey. Jadi itu kefahaman sikit dalam bab hukum fiqh. Okey. Cuma di sisi mazhab Syafi'i, kalau kita tengok pendapat yang kedua, ianya sunnah dan ianya tidak wajib. Bahkan ini ialah jumhur para ulama, dan ianya disebut sebagai sunnah muakkad. Pendapat inilah yang dipegang oleh Syafi'iyah, Hambali, pendapat yang paling kuat daripada pandangan Imam Malik, dan salah satu pendapat daripada Abu Yusuf, iaitu murid Abu Hanifah. Pendapat ini juga ialah pendapat Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Bilal bin Rabah, Abu Mas'ud Al-Badri, Suwaid bin Ghafalah, Sa'id bin Al-Musayyab, Ata, Al-Qamah Al-Aswad, Ishaq, Abu Thawr dan juga Ibnu Munzir. Di antara dalil yang digunakan oleh kumpulan ini yang mengatakan bahawasanya korban itu ialah sunat muakkad, ialah hadis yang Nabi kata, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Hadis ni diriwayatkan oleh, kalau kita tengok riwayat daripada Imam Muslim daripada Ummu Salamah. Apa maksud hadis ni? Nabi kata, jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang daripada kamu ingin menyembelih korban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun daripada rambut dan kukunya. Yang dimaksudkan di sini adalah dilarang memotong rambut dan kuku. Okey. Kalau tengok perkataan arada ahadukum an yudahhi ataupun yudahha, perkataan itu menunjukkan bahawasanya bukanlah satu benda yang diwajibkan. Berbeza dengan apa yang dipahami pada kumpulan pertama, dia pegang kepada wanhar itu ialah fi'il amar tufidul wujub. Orang kata apa? Kata perintah yang bermaksud wajib buat situ. Okey. Jadi macam kita sebut tadi, ini sekurang-kurang pandangan lah, sekurang-kurang pandangan yang disebutkan oleh para ulama. Maknanya nak sebut pada kita bahawasanya ianya ialah dua pandangan yang dipegang oleh para ulama. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat muakkad. Okey. Lepas tu isu lagi berkaitan dengan memotong kuku ataupun mencabut bulu-bulu ni. Okey. Orang yang nak korban, tak kira lah dia nak korban luar negara ke, dia dah transfer duit apa semua. Okey. Hatta petang tadi pun masih lagi orang tanya pada saya. Bermula larangan untuk tidak memotong kuku ni apa semua, bila? Adakah bila mana kita bayar, kita dah dilarang daripada potong kuku? Tak, kita dilarang berdasarkan hadis riwayat Muslim ni, bila mana masuk 1 Zulhijjah bermula maghrib tadi. Jadi kalau nak settle petang tadi dah. Okey. Cuma kalaulah terpotong, kalaulah terbuang juga, okey, adakah haram? Adakah batal korban tu? Dia tak batal pun, dia tak haram, dan dia pun bukanlah wajib. Hukum dia bukan wajib. Macam kita sebut tadi, dia sunat, maka ianya termasuk daripada benda yang dihukumkan sebagai makruh. Paling tinggi pun makruh perbuatan tu. Sebab hikmah daripada tidak mencabut bulu apa semua ni, tujuan dia apa? Untuk dapat kebersamaan rasa dengan sahabat-sahabat saudara kita yang sedang mengerjakan haji, yang sedang berada dalam ihram. Mereka pun sekarang ni duduk dalam larangan itu, iaitu larangan-larangan tidak boleh memotong kuku apa semua tu. Jadi just untuk dapat feeling kebersamaan. Feeling kebersamaan tu sendiri, sebab itulah Nabi dia larang kepada kita untuk tidak memotong itu. Andai kata kita terpotong, tidaklah kata korban tu sampai terbatal, sampai jadi haram, jadi kena hilang pahala. Tidak seperti mana yang kita faham tu lah. Okay. Kemudian kita tengok lagi apa lagi yang disebut sini. Hadis ini mengatakan, dan salah seorang dari kalian ingin, hal ini dikaitkan dengan kemahuan, seandainya menyembelih korban itu wajib, maka cukuplah Nabi mengatakan, maka hendaklah ia memotong sedikit, tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya, tanpa disertai adanya kemahuan. Okey. Bila mana bercakap bab korban ni, dia ada beberapa sunnah lagi lah. Yang orang yang berkorban tu dialah yang paling aula untuk menyembelih binatang korban tu. Sebab tu kalau tengok korban ni, yang paling afdal ni lah, para ulama dia bahas paling afdal, kambing ke lembu.
dia ada perbahasan. Ada yang mengatakan yang afdalnya ialah kambing, sebab kambing tu dia satu bahagian. Lembu ni kita kongsi 7 bahagian pada siapa yang nak sembelih. Ada setengah tempat jadi bergaduh sebab nak sembelih, siapa yang nak sembelih tu. Okey. Kalau dia buat atas nama dia 7 bahagian, tak ada isu dah. Okey. Cuma yang paling afdalnya ialah orang yang ambil bahagian itulah dia yang sembelih binatang tu. Okey. Kalau dia mampu. Tapi kalau dia tu perempuan, maka yang sembelih tu ialah dia tak perlu sembelih, dia cuma perlu menyaksikan benda tu. Itu antara kata apa panduan-panduan yang disebutkan oleh para ulama tentang bab ni. Okay. Cuma dah terlanjur kita bercakap tentang isu korban ni, dia akan termasuk sekali lah isu kata apa ni, akikah. Okay. Akikah ni dia tak berkait dengan bulan Zulhijjah. Itu benda yang kita kena tahu. Akikah ialah satu sembelihan yang dilakukan dengan sebab dapat rezeki, dapat anak kita pun sembelih. Okey. Orang selalu tanya, orang Melayu kita ni, dia nak korban, lepas tu dia nak satukan sekali dalam korban tu dengan akikah. Saya pun tak tahu kenapa benda ni selalu berulang, selalu menjadi masalah bagi sebahagian masyarakat kita. Bila mana musim korban datang, dia akan datang sekali dengan akikah. Padahal bukanlah bulan Zulhijjah je orang beranak, bulan lain pun orang beranak juga. Tapi tak tahu kenapa bila masuk bulan ni dia nak buat macam tu. Saya tengok dia dah jadi macam satu kebiasaan. Bila mana bahas bab puasa 6 Syawal, mesti nak bahas bab puasa ganti juga dalam tu. Mesti dia akan jadi nak tindan. Dan atas satu amalan tu nak tindan juga niat lain atas tu. Okey. Ini ialah benda yang berlaku dalam keadaan masyarakat kita. Saya rasa di negara-negara tempat-tempat lain perbahasan korban, akikah. Okey. Cuma kita ni bila mana dia korban, dia kata ni korban ni saya niat, saya beli satu bahagian ni, saya bayar satu bahagian ni atas nama anak saya. Anak dia tu dah besar dah. Okey. Dia kata ni korban, tapi saya pun akikahkan sekali atas ni. Itu kebiasaan orang kita. Dia macam ni tuan-tuan. Okey. Akikah ni ialah kita bersyukur di atas kelahiran anak itu. Okey. Dan para ulama bahas, bilakah waktu kita boleh akikah? Sebaik-baiknya ialah 7 hari selepas kelahiran. Okey. Maknanya waktu isteri dia mengandung, dia dah kena simpan duit awal-awal. Sebab orang perempuan dia mengandung paling pendek pun 8 bulan. Common kebiasaan 9 bulan 10 hari. Kes terpencil boleh pergi 13 bulan. Tapi sekarang tak berlaku dah benda tu. Di zaman Imam Syafi'i kata aku pernah melihat seorang perempuan mengandung sampai 2 tahun. Okey, sampai 2 tahun. Itu kes zaman dulu, perubatan zaman dulu. Zaman sekarang ni doktor tak akan benarkan satu orang perempuan tu tahan kandungan dia sampai bertahun macam tu. Okey. Cuma nak sebut dia kita, afdal para ulama kata 7 hari. 7 hari selepas daripada kelahiran, maka kita pun buat akikah kepada anak yang baru lahir itu, dan tempoh akikah itu berterusan sampailah kepada usia balighnya. Maknanya bila mana dia anak lelaki 15 lah. Bila mana dia anak perempuan sebelum dia datang haid. Okay. Jadi itu waktu kepada penjaga dia untuk melakukan akikah, dia boleh buat. Okay. Tapi untuk tindan ni saya rasa macam tak berapa nak elok sangatlah benda tu. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mutaakhirin yang membenarkan benda tu, tapi dari segi yang kata apa, fokus amalan tu dia dah tak berfokus pada satu dah. Dia dah jadi macam nak ambil kesempatan pun ada. Okey. Jadi ini benda yang kita kena tahu dan kita kena jelas. Okey. Jadi kalau anak tu dah lebih usia balik, contoh anak umur 18, kita nak korban atas nama dia, kita tolong bayar, tapi kita daftar atas nama dia. Kita beritahu pada orang yang korban tu, orang yang akan uruskan daging korban tu, ini daging korban bahagian atas anak saya. Tak payah sebutlah akikah tu, tak perlu dah pun. Akikah dah selesai dah. Walaupun ada sebahagian para ulama kata kalaulah dia tu nak sangat buat akikah, dia boleh buat lah walaupun dah lebih usia balik. Okay. Tapi sebenarnya yang terbaiknya ialah waktu usia 7 hari tu lah. Okay. Jadi ibu bapa ni kalau dia nak buat, dia kena prepare awal-awal. Okay. Dalam sunnah menyebutkan bagi anak lelaki 2 ekor kambing, bagi orang kata apa anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi ada perbahasan di kalangan para ulama, sekiranya tak mampu anak lelaki 2 ekor kambing bukan murah zaman sekarang ni, dah 1000 lebih. Itu baru harga kambing belum masak lagi. Okay.
Cuma beza akikah dengan korban ni, antara perbezaan pertama, akikah kerana menyambut kelahiran, korban dia berlaku dalam bulan Zulhijjah. Dari segi perbezaan yang lain, akikah ni afdalnya bila mana kita buat akikah, kita masak daging tu, bagi makan ke orang daging yang dah dimasak, gulai ke apa kita nak buat, kita masak daging tu. Tapi untuk ibadah korban, kita bagi daging mentah kepada orang, dia tidak dianjurkan untuk masak. Itu beza yang kita kena tahu lah. Okay. Jadi untuk akikah ni memang biasanya orang akan nampak dia bagi daging yang sudah dimasak, bagi orang makan. Akikah ni lebih kepada kenduri sebenarnya. Okay. Ada pun daging korban ni dia lebih kepada nak bagi orang tu rasa daging. Aku bagi daging, kamu buatlah apa yang kamu nak buat di rumah kamu. Okay. Walaupun dibenarkan jugalah nak bagi daging korban ni ialah kita bagi yang dah dimasak tu. Okay. Jadi rasanya kita dah terang panjang, walaupun taklah mendalam sangat, tapi ini antara benda-benda yang selalu orang bertanya. Ni ada satu soalan ni, Nur Jannah Rahamadullah ni, dia tanya soalan, kita buat korban tak dapat nak saksikan binatang disembelih sebab buat korban di luar negeri. Itu memang satu benda yang tak dapat dinafikan. Dah kita buat luar negeri, memang kita tak boleh tengok lah. Melainkan kita rajin nak suruh kawan tu buat live, okey. Cuma nak sebut pada kita, dah buat luar negeri memang tak dapat lah. Kalau kita buat dalam negeri ni, kita pergilah. Tapi sekarang pun bukan mudah. Bukan boleh buat di kawasan terbuka. Saya rasa setengah-setengah negeri dia syaratkan buat di rumah sembelih. Maknanya tidak membolehkan 7 orang yang ambil bahagian tu datang semua setempat tengok. Nanti kena SOP daripada korban, terkorban pula duit sampai 10,000, 20,000 bayar saman pula. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah kemampuan kadar. Kalau kita boleh buat dengan kadar tu, dipersilakan. Kalau tak boleh buat, cukuplah dengan kadar yang kita boleh buat. Sebab kita kena tahu, dalam bab syariat ni, Allah Ta'ala tidak memberatkan untuk kita buat semua. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwa pada Allah dengan kadar yang kamu mampu. Cuma dalam hadis dalam Quran, Allah Ta'ala kata, larangan ini, bila mana aku larang, kamu kena tinggal. Tidak ada ayat Quran, tidak ada hadis Nabi yang mengatakan, tinggalkanlah laranganku takat yang kamu mampu ya. Tak ada. Melainkan suruhan. Suruhan ni Allah Ta'ala suruh kita tinggal, suruh kita buat takat yang kita mampu. Tapi kalau larangan itu perlu ditinggalkan secara total. Kita tak boleh diskaun larangan itu. Kita kena tinggalkan secara keseluruhan. Okay. Jadi itulah secara umumnya perbahasan kita lebih kurang sejam pada malam ni. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian kita sebagai persediaan dan sebagai pengetahuan umum kita terhadap apa amalan-amalan yang utama. Kita dah rincikan sikit tadi kefahaman tentang isu nak puasa direct 9 hari ataupun apa-apa sajalah. Cuma nak tunjuk di sini bahawasanya sekiranya kita nak buat, kita tengoklah apa yang disebutkan dalam sunnah. Ada lagi satu soalan ni. Apakah dibolehkan peserta korban booking siap-siap bahagian tertentu seperti ekor, gearbox dan lain-lain. Okey. Dia macam ni, korban ni kita nak bagi ke orang. Kalau kita nak makan daging sedap-sedap, kita tak panggil korban lah, kita belilah daging tu. Okey. Dari segi nak booking tu boleh, ada perbahasan para ulama. Kita boleh ambil daging korban tu dengan kadar kita nak makan dalam rumah kita hari tu saja boleh. Okey. Tapi saya tengok ekor dengan gearbox ni bukan nak simpan hari tu. Dia mesti ada aim nak buat sup sekian. Sup ni bukan sehari boleh habis. Dia mesti nak simpan esok, nak gearbox apa semua ni. Jadi orang yang nak korban, elakkanlah dia ni reserve benda-benda macam ni. Sebab perkataan korban ni, kalau kita nampak, korban ni ialah mari pada perkataan qaraba, mendekatkan diri pada Allah. Okey. Sekarang ni bukan kita mendekatkan daging tu ke perut kita. Kita mendekatkan daging tu supaya Allah Ta'ala beri pahala pada kita. Saya tak kata salah pun. Okey. Cuma elakkanlah. Kita ni kalau boleh lah, kita tak ambil langsung. Kita tak ambil langsung. Tak salah pun nak ambil. Cuma kalau bolehnya, kita buat benda tu ialah untuk kita bagi semua kepada orang. Dan kita bagi tu, kita mengharapkan redha daripada Allah Azza wa Jalla dan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita duk fikir, alang-alang aku duk buat korban ni, banyaklah daging stok dalam rumah aku. Kita faham macam tu. Maka kalau kita buat korban macam tu, tak ada bezalah dengan kita beli daging waktu nak raya sebab memang nak simpan dalam rumah pun.
Okay. Bukan nak bagi ke orang. Okay. Jadi itu antara orang kata apa, pandangan saya. Okey, ada lagi orang tanya ni, apa hukum akikah bila anak dah besar, boleh buat akikah ataupun tidak? Okey. Dia mungkin tak sempat dengar apa yang kita bahas tadi. Okey. Akikah boleh dibuat daripada hari pertama lahir, afdalnya hari ketujuh kita buat sampailah anak tu pada usia balik. Okey, itu dalam tanggungjawab penjaga. Lepas daripada tu, kalau nak buat akikah, pilihan anak tu sendiri nak buat. Contoh dia tanya ayah dia, dia dah umur 60 dah, anak umur 60. Ayah umur 90. Tanya ayah dia, pernah buat akikah tak pernah buat? Okey, umur 60 ni baru ada duit. Dia boleh buat lah. Dia boleh buat secara umumnya. Okey. Cuma nak sebut pada kita, akikah tu yang paling afdal ialah pada usia anak itu 7 hari. Okey. Jadi saya rasa itulah kot sedikit sebanyak kita punya perkongsian pada malam ni. Okey, ada orang tanya satu soalan yang tinggal. Nak buat swab test Isnin untuk operate, boleh terus puasa ke cucuk hidung dan dalam? Okey. Dia swab test ni, dia ialah perbahasan yang saya rasa dalam fatwa negeri Perlis pun ada sebut, negeri lain pun ada sebut, swab test tidak membatalkan puasa. Sebab dia memang masuk dalam rongga lah, tapi dia bukan perbuatan memasukkan makanan. Sebab orang kata apa, batal puasa ni ialah kerana kita memasukkan makanan. Swab test tu hanya untuk ambil satu sampel. Okay, jadi satu orang yang dia nak puasa, dia kena swab test, tidak membatalkan puasa dia. Wallahu a'lam. Jadi rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. InsyaAllah kita berjumpa pada lain-lain kali yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.